Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan besar kemenangan Anwar Ibrahim. Hari ini disahkan, Malaysia kini di tempat ke-10 negara paling aman di dunia. Wow, tidak sangka sama sekali Malaysia boleh menjadi negara paling aman di dunia dengan tangga yang ke-10 ini. Ini bukti bahawa negara Malaysia sebenarnya negara yang unik, negara yang perlu kita banggakan. Jauh sekali menjadi sebuah negara yang diperkotak-katikkan. Malaysia telah naik 9 anak tangga dalam Indeks Keamanan Global tahun 2024 untuk menduduki tempat ke-10 sebagai antara negara paling aman di dunia. Kita bersyukur kerana pimpinan kita yang ada sekarang ini telah menggerakkan Malaysia menjadi top 10 negara paling aman. Menurut GPI 2024 yang dikeluarkan oleh Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, keputusan itu adalah di tengah-tengah kemerosotan tahap purata keamanan global yang menyaksikan penurunan sebanyak 0.56% dan ini merupakan tahun kelima berturut-turut yang merosot. Malaysia berada di kedudukan ke-19 dalam laporan GPI 2023. Berbanding negara Singapura diletak sebagai negara kelima paling aman di dunia, manakala Indonesia di tempat ke-48, diikuti Laos 49, Kamboja 70 dan Thailand 75. Laporan itu turut menyatakan bahawa Malaysia juga disenarai sebagai antara 5 negara paling aman dalam domain konflik berterusan dan ketiga terbaik dalam domain ketenteraan. Selain itu, Asia Pasifik mencatatkan sedikit kemerosotan dari segi keamanan dalam GPI 2024 dengan skor keseluruhan merosot sebanyak 0.1%. Bagaimanapun, ia kekal sebagai rantau kedua paling aman di dunia sejak tahun 2017. Malaysia disenaraikan sebagai negara ketiga paling aman di rantau Asia Pasifik, manakala New Zealand di tempat pertama, diikuti Singapura di tempat yang kedua. GPI tahun 2024 juga mendapati dunia semakin tidak aman sejak 16 tahun lepas dengan skor purata negara merosot sebanyak 45% setelah indeks itu dimulakan pada tahun 2008. Menurut indeks itu, Ireland kekal sebagai negara paling aman di dunia, diikuti Ireland di tangga kedua, Australia ketiga, New Zealand keempat dan Singapura, manakala Yaman diletakkan sebagai negara paling tidak aman di dunia bersama-sama dengan Sudan, Sudan Selatan, Afghanistan 160 dan Ukraine 159. Daripada 163 negara dalam GPI, 95 mencatatkan kemerosotan, 66 menyaksikan peningkatan, manakala 2 merekodkan tiada perubahan. 17 daripada 23 petunjuk GPI merosot antara tahun 2008 dan 2023, manakala 7 bertambah baik. GPI ialah pengukur utama keamanan global serta membentangkan analisis yang dipacu oleh data penting paling komprehensif setakat ini dalam trend keamanan, nilai ekonominya dan cara membangunkan masyarakat yang harmoni. Ini adalah edisi ke-18 GPI yang menyenaraikan 163 negara merdeka mengikut tahap keamanan masing-masing merangkumi 99.7% populasi dunia. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe bawah. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sanusi sekali lagi dikecam dengan perkataan ini. Sanusi perlu jana pendapatan, bukan suruh rakyat berhenti minta bantuan. Itu nasihat kepada Sanusi yang pastinya akan mencungkil hati Sanusi. Kerajaan Kedah disaran supaya
mencari jalan untuk menjana pendapatan baru bagi membolehkannya menyalurkan bantuan dan membela nasib rakyat miskin di negeri itu. Pengerusi UMNO Kedah, Datuk Seri Mazir Khalid berkata, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi perlu melaksanakan tanggungjawab membantu golongan miskin dan bukannya meminta mereka berhenti meminta bantuan daripada kerajaan PAS negeri itu. Menurutnya, sebagai seorang Menteri Besar yang dipilih oleh rakyat Kedah, beliau seharusnya memikul tanggungjawab membantu rakyat miskin di negeri itu dan bukannya mengeluarkan kenyataan supaya rakyat miskin jangan jadikan meminta bantuan daripada kerajaan PAS sebagai budaya hidup. Itu boleh dianggap sebagai satu penghinaan kepada golongan miskin dan sudah tentu ia amat mengecewakan rakyat apabila seorang menteri besar meminta rakyat jangan lagi bergantung harap dengan meminta bantuan daripada kerajaan negeri, katanya dalam kenyataan di sini pada Sabtu. Menurutnya, rakyat Kedah yang memilih dan mengundi pemimpin PAS untuk menerajui negeri itu sudah tentu mengharapkan kepimpinan memainkan peranan yang berkesan dalam membantu rakyat miskin yang memerlukan bantuan. Mengapa pemimpin PAS ketika berkempen dalam pilihan raya tidak menyebut perkara itu dengan meminta rakyat jangan meminta bantuan daripada wakil rakyat kalau mereka menang? Kenapa sekarang apabila menjadi kerajaan selepas menang dalam pilihan raya, kerajaan negeri meminta rakyat miskin jangan lagi minta bantuan daripada wakil rakyat PAS? Adakah itu membawa maksud pimpinan kerajaan negeri mahu melarikan diri daripada tanggungjawab terhadap rakyat? Ujarnya. Mazir yang juga bekas Menteri Besar Kedah berkata, kerajaan negeri perlu merangka struktur atau strategi khas khusus bagi mencari jalan penyelesaian untuk menghapuskan kemiskinan di Kedah. Kalau di zaman UMNO dan BN, Barisan Nasional, memerintah dahulu, kita memang meletakkan agenda membasmi kemiskinan rakyat itu sebagai agenda utama yang perlu dilaksanakan secara berterusan dan bukannya secara one-off. Kita pun tak pernah sebut supaya rakyat jangan minta bantuan daripada kerajaan UMNO dan Barisan Nasional ketika memerintah, katanya. Jelasnya UMNO dan BN ketika ini walaupun sudah tidak menjadi kerajaan di negeri Kedah, tetapi masih lagi mendekati rakyat miskin dengan menghulurkan pelbagai bantuan. Ini kerana ia budaya yang sudah menjadi amalan bagi UMNO dan BN untuk membantu rakyat dan kita tidak pernah merungut atau meminta rakyat jangan lagi minta bantuan kita. Mazir berkata kerajaan Kedah perlu mengambil tanggungjawab melaksanakan usaha seperti yang dilaksanakan oleh kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di peringkat persekutuan yang menggerakkan usaha penstrukturan semula ekonomi negara pasca COVID-19. Menerusi agenda membangun Malaysia Madani, kita lihat Perdana Menteri ke-10 banyak menumpukan kepada usaha membasmi kemiskinan bandar dan luar bandar, golongan nelayan, pesawah, penuri getah, peniaga kecil, kumpulan pelajar dan mahasiswa serta pekerja e-hailing. Begitu juga dengan sektor pendidikan, pertanian, bidang kesihatan dan infrastruktur yang diberikan perhatian khusus. Sebelum ini, Sanusi dalam satu rakaman video yang tular di TikTok meminta rakyat miskin di Kedah berhenti menjadikan budaya meminta bantuan daripada kerajaan dan wakil rakyat PAS seperti bantuan baiki dinding dan bumbung rumah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera. Akhirnya Anwar Ibrahim buka mulut. Buka cerita berkait dengan tindakan segelintir masyarakat, pemimpin-pemimpin, bahkan YB-YB di luar sana, cuba mengecam kerajaan berkait dengan guru bahasa Inggris dari Singapura. Ada yang mengatakan bahwa lantikan guru bahasa Inggris di Singapura itu dilantik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan hanya membazir, kata mereka. Rupa-rupanya itu fakta separuh benar. Hanya 40% benar, tapi 60% lagi salah. Itulah yang seringkali diselewengkan, disalahartikan, dan diputar belit. Rupa-rupanya cerita sebenar di sebalik itu. Tolong share video ini supaya semua orang tahu, terutamanya mereka yang masih galak mahu menggunakan isu ini untuk menembak Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya bukan kerajaan yang nak ambil lantik guru dari Singapura, tapi hanya ambil sukarelawan. Itu cerita sebenar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menjelaskan cadangannya untuk mengambil guru Singapura untuk mengajar bahasa Inggris dan subjek lain di Malaysia. Menurut Anwar, perbincangannya dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong adalah berkenan mewujudkan skim bantuan atau pengambilan sukarelawan untuk mengajar bahasa Inggris di kawasan miskin bandar, desa dan pedalaman Sabah dan Sarawak. Saya pun tak tahu apa masalah dengan cadangan Anwar Ibrahim ini. Pada pandangan saya, cadangan ini sangat baik, memandangkan ia dapat membantu dan dapat menyebarkan kepakaran yang dimiliki Singapura. Bukankah baik ada kerjasama antara dua buah negara, memandangkan kita masih mengakui pendidikan di Singapura, walaupun kita setaraf dengan Singapura, tetapi Singapura mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, terutamanya bahasa Inggris. Mereka mempunyai kemajuan yang mungkin lebih baik daripada Malaysia. Oleh sebab itulah, skim bantuan pengambilan sukarelawan untuk mengajar bahasa Inggris di kawasan miskin bandar, desa dan pedalaman Sabah dan Sarawak patutnya disokong oleh rakyat Malaysia. Kata Anwar, bukan untuk lantik guru bahasa Inggris dari Singapura. Sukarelawan dibayar oleh pemerintah Singapura. Ini bagus. Kita tak bayar apa-apa. Mereka sukarelawan nak bantu. Nak bantu orang pedalaman, orang-orang miskin di bandar, dan juga desa dan pedalaman Sabah Sarawak. Kan bagus. Ini satu tindakan yang baik. Lagi pula, ianya tidak memerlukan kos kerana dibayar oleh pemerintah Singapura. Saya nak jalinkan hubungan lebih baik dengan antara negara kita dengan Thailand, Singapura, Brunei dan Singapura, jiran-jiran penting kita, kata Anwar Ibrahim ketika ditemui pemberita di acara Himpunan Aspirasi Madani Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam di Putrajaya hari ini. Pada Rabu lalu, Anwar mengadakan pertemuan dengan Wong bagi mengukuhkan hubungan dua hala ketika kunjungan pertama Perdana Menteri Republik itu ke Malaysia selepas mengangkat sumpah pada 15 Mei lalu. Saudara, tindakan Anwar, niat Anwar Ibrahim untuk menjalinkan hubungan lebih baik antara tiga buah negara Thailand, Singapura dan Brunei ini adalah tindakan yang terpuji untuk menjadi sebuah negara yang maju, disegani dan juga negara yang jadi hub utama di rantau ini. Kita haruslah mempunyai jalinan kerjasama dan jalinan hubungan yang baik dengan negara-negara tersebut. Bukannya asik nak bergaduh dengan negara-negara jiran kita. Itulah yang selalu orang nak fikirkan. Lebih baik kita berkawan 1000 daripada bermusuh 1. Pada menurut bernama dalam pertemuan empat mata itu, Anwar berkata mereka membincangkan kemungkinan untuk Singapura menghantar guru ke Malaysia untuk mengajar bahasa Inggris dan subjek lain. Anwar berkata dia juga gembira apabila Wong setuju untuk mempertimbangkan perkara itu
bagi meningkatkan kemahiran pelajar di Malaysia, khususnya dalam bahasa Inggris. Namun beberapa pihak mengkritik cadangan itu atas dasar Malaysia sudah ada ramai guru subjek itu yang berkemampuan. Hari ini Anwar menjelaskan dia turut membuat tawaran sama kepada negara lain. Ada yang cakap tak hormat kaum sendiri, bawa komunis dari Singapura. Kita beri tawaran pada semua negara, kata Anwar. Ada universiti di Uzbekistan. Kalau negara itu nak hantar pelajar ke sini, saya kata baik juga kalau kita hantar pensyarah ke sana untuk tengok perubahan yang berlaku di sana. Dengan Jepun pula, saya berbincang dengan Perdana Menteri Fumio Kishida, katanya lagi. Saudara-saudara, cadangan Anwar Ibrahim ini sebenarnya adalah amat baik. Ianya amat-amat baik. Apabila pendapat anda sekalian? Jangan anda termakan hasutan, jangan anda termakan berita putar belit ataupun fakta putar belit daripada orang-orang yang hanya berkepentingan politik. Ada cadangan yang baik, dilaksanakan dengan baik, menghasilkan perkara yang baik, tapi dilihat oleh orang yang berkepentingan, terutamanya ahli-ahli politik, menjadi pula tidak baik. Yang tidak baik pula, kalau dilihat daripada musuh politik kah, orang-orang politik kah, tiba-tibalah pula jadi baik pula. Kadang-kadang nih politik kan bikin bingung kita jugalah. Ada yang baik dianggap tidak baik. Ada yang tak baik dianggap baik pula. Ada yang bikin malu, tak malu pula. Ada yang tak bikin malulah pula. Itulah yang berlaku. Jadi saudara, berkaitan dengan dakwaan segelintir pihak bahawa negara ini sudah mempunyai guru, ramai guru subjek yang berkemampuan. Kita akui memang ada peningkatan guru subjek yang berkemampuan itu. Ada, tetapi kan lebih baik kalau ada input dari luar yang lebih mahir atau ada pertambahan input yang bagus. Bak kata orang, kalau belajar di tempat sendiri hanya buka mata sebelah. Belajar di tempat lain buka dua-dua mata. Sebab kita akan dapat lihat betapa luasnya pengetahuan ilmu pendidikan dari luar lagi. Saudara-saudara sekalian, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap komen anda akan dibacakan dan akan menjadi perkongsian bermanfaat bagi kita semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.